Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Sir. Okey, dah ready dah nak buat soalan-soalan ni? Oh, krik-krik. Okey, kita nak buang masa, kita terus ke soalan nombor 1. Okey, kalau ikutkan ini yang tahun lepas punya peksa akhir tahun Form 4. Jadi kalau ikutkan peksa akhir tahun punya soalan, okey, saya ada paper 2, nanti saya akan bagi korang tengok. Okey, so beginilah format SPM korang nanti. Macam yang korang ada buat sikit kat sekolah tu pun lebih kurang lah. Okey, so soalan nombor 1 tu dia suruh buat dalam bentuk arm. Okey, bentuk arm tu maksudnya dia macam ni. AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Sama dengan kosong. Maksudnya belah kiri tu kena jadikan kosong. Jadi P tambah 3 2P tolak 2 sama dengan 4P tambah 3. Okey, yang ni kena buat paruh burung tu. Okey. So jadi 2P kuasa 2 tolak 2P tambah 6P tolak 6. Okey, tolak 4P. Kita pindahkan semua siap-siap. Tolak 3 sama dengan kosong. Alright. Okey, siapa nak sambung? Siapa nak sambung? Saya dah buat sebahagian tu. Tinggal ada orang nak sambung je. Dia tak orang nak sambung. Okey, silakan. Okay, untuk petang ni saya harap ramai yang cuba buat ni jangan takut untuk salah. Kita seolah-olah kita ulang kaji lah untuk korang punya peksa. Zik. Negatif 2P tambah 6P tolak 4P jadi berapa P? Kosong. Kosong. Okey. Teruslah. Terus buat negatif 6 tolak 3. Alright. Okey. Kalau ikutkan tak ada jawapan. Ada salah sikit tu. Okey. Sepatutnya jawapan dia kat B lah. Sebab 2P kuasa 2 tolak 9 sepatutnya. Okey, saya dah kira banyak kali dah, jawapan dia tetap yang ni. Okey, ada siapa-siapa yang bantah? Saya dapat D. D? Macam mana dapat D? Cuba tunjukkan sikit jalan kerja belah kanan. Ya.
Baik. 6P, okey, tolak 6. Tolak 4P. Ni sama dengan kan? Ha. Okey, teruskan. Kita tengok jap. Kejap saja. Yang ni mana pergi? Yang ni. Kan? Yang ni. Yang ni. Yang ni. Sekejap, saya pun confused. Kejap. Ni tolak 4P, okey. Baik. Sebab yang ni hilang ni. Nasihat saya tak kira ni. Okey. Tak apa, kejap. So, okey. Sekejap kita rasa double check balik. Okey. Saya tak ni kan jalan kerja korang ni. Okey, saya buat jalan kerja saya pula. Ada siapa-siapa pun ni okey, sebab kalau ada jawapan lain saya nak tengok jalan kerja korang. Sebelum okey, so ni P tambah 3. Okey, ni 2P tolak 2. Ingat kita sebenarnya daripada nombor 1 hari tu saya dah buat dengan form 4 pun sangkut juga tahu. So jawapan saya tadi yang tu lah yang sama dengan Haziq buat, tapi tak apa, saya buat sekali lagi kita tengok. Okey, ni tengok betul tak 2P kuasa 2 tolak 2P tambah 6P tolak 6. Okey, betul tak yang tu? Betul tak? Betul Okey. So, seringkaskan dulu yang ni 2P kuasa 2 tambah 4P tolak 6 sama dengan 4P tambah 3. Okey, betul tak setakat ni? Betul. Betul semua setuju Alright. Okey, sekarang ni saya pindahkan 4P yang ini dulu. Letak sebelah sini jadi tolak 4P. Tolak 6 negatif positif 3 ni jadi negatif 3. Okey, jadi 2P kuasa 2 ni kosong. Tolak 9 sama dengan kosong. Okey, semua setuju tak? Ke ada apa-apa bantahan? Semua setuju ke tidak? Ada apa-apa bantahan? Ada. Tak ada okey Okey. Okey, kalau okey saya teruskan. Okey, sekarang ni semua faham macam mana cara buat. Okey, cara saudara buat tu betul dah saudara, ada miss kot, ada termiss sikit-sikit. Okey? Boleh Saya teruskan Okey, tengok nombor 2. Nombor 2 ni dia ada yang darab silang tu. Okey. Okey.
Yang ni kita kena buat naik atas. Okey, yang ni patutnya 1 dan 2 adalah soalan yang patutnya korang kena dapat betul. Korang tak boleh salah. Jadi kalau itu sebawa naik atas jadi 5P tambah 21. Okey, biasa nak mulakan dulu sebab saya nak tunjukkan ada strategi kat situ supaya korang tidak buat salah dalam periksa. Okey, nampak tak ni? 2P, okey, kita darab dulu. So, apa berlaku? Okey, cuma tengok betul-betul jalan kerja yang saya tengah tulis. Saya cuba tulis perlahan-lahan. So, jadi 2P kuasa 2 tolak 6P. Okey, semua okey setakat ni? Okey, sekarang tengok kat 2P kuasa 2 ni. Dia positif ke negatif? Positif. Okey, kalau dia positif, korang jangan pindahkan dia ke kiri. Nanti dia jadi negatif. Okey, maksudnya yang sebelah kiri ni pindah ke kanan. Bermakna apa akan jadi? 2P kuasa 2 tolak 6P tolak 5P. Okey, positif jadi negatif. Positif jadi negatif 21. Okey. Setakat ni boleh faham tak apa yang saya tunjukkan tu? Boleh. Boleh. Boleh tak boleh tolong cakap. Okey. So 2P kuasa 2 tolak 11P tolak 21. Okey. Tang sini bila sampai kat sini korang boleh terus je tulis balik ke sebelah kiri. Maksudnya dia bukan pindahkan, dia kita panggil flip, tukar je. Sebab semua tukar tanda tak payah berubah. Macam ni. Okey. Alright. Alright. Okey. So, yang kat sini. Okey. Kalau anak murid saya memang sangat galakkan tunjukkan yang ni. Sangat menggalakkan. Okey. So, 3P 14P. Kita nak dapatkan negatif 11P. Kita tahu 14 tolak 3 dapat 11. Negatif nak letak kat mana? Nak letak kat 14 ke nak letak kat 3? 14. Bila jawapan negatif, negatif dekat nombor yang besar. Bila jawapan positif, sekiranya soalan tolak, negatif letak kat nombor yang kecil. Itu korang kena ingat. So negatif tak sini. Jadi 2P tambah 3 P tolak 7 sama dengan 0. Okey. Jadi 2P tambah 3 sama dengan 0. 2P sama dengan negatif 3. P sama dengan negatif 3/2. P tolak 7 sama dengan 0. P sama dengan 7. So jawapan dia 7 negatif 3/2. Jawapan dia C. Okey. Untuk orang yang ambil admit, teknik ni amat penting lah untuk korang. Untuk yang tak ambil admit, bukan saya cakap tak penting terutama orang yang ada ambil account. Account lah. Nanti kalau dia pergi matrix, dia ambil matematik, kat matrix belajar lagi benda ni. Lepas tu kena buat pula tu. Okey? Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Tak ada sir. Yang lain? Okey. Betul. Okey saya teruskan.
Okey, dia nak kira paksi simetri. Teknik nak kira paksi simetri, korang kena kira tengah-tengah dia dulu. Okey, tu sebagi garis merah tu. Berapakah jarak garis merah tu? -1 sampai 4, berapa jumlah jarak? 4. 4, alhamdulillah. Okey, faham tak? Macam mana faham 4 tu? Faham Okey, sekarang bahagi 2. Kau dapat 2. Ambil nombor yang lebih besar iaitu 3. Tolakkan dengan 2. Kau dapat 1. Bermaksud paksi simetri dia adalah 1. Okey. Ada nak tanya? Kalau nak cari paksi simetri memang guna formula tu je. Nak cari dia. Okey. Ada soalan lagi tak? Okey, ingat paksi simetri maksudnya dia berada di tengah-tengah. Luas ni sama besar. Jadi kalau dibagi jarak, jarak ni pun sama panjang. Okey. Okey, boleh saya teruskan? Boleh. Okey, dia beri salah satu punca. Okey. Kalau dia bagi salah satu punca, senang saja. Gantikan 3 dalam persamaan. Okey, gantikan je 3 dalam persamaan. Lepas tu korang selesaikan. Nanti korang akan dapatlah nilai K. Okey. So, 9 tambah 3K tolak 3 sama dengan 0. Jadi 3K tambah 6 sama dengan 0. 3K sama dengan negatif 6. K sama dengan negatif 6 bahagi 3. So K sama dengan negatif 2. Jawapan dia adalah A. Okey, nombor 4. Nombor 4 semua okey Okey, saya. Okey, sir. Usaha ni korang diam ni, pastikan okey Tak okey cakap tak okey. Okey. Digit value. Oh, tu kot Shopee. Nanti dia ambil gambar kot. Akidnya. Okey. Siapa tahu macam mana nak buat nilai digit? Siapa tahu? Korang ni yang form 4 lalu Amir ada yang lupa dah ni. Ada siapa-siapa nak cuba? Saya nak try buat. Alright. Cuba sila. Okay, sila cuba. Alright, tu 6 kuasa 1 kan Fatin?
Dua lah so sebab. Sebab Dah. satu. Okey. Tapi saya tengok kat buku dia 600, 601, 602. Oh, itu mesti ingat yang tukar kot. Oh Yang yeah. tukar. Yang ni dia nak 4 sahaja. Yang gariskan 4 sahaja. Betul. Cuba. 4 darab 6 kuasa berapa? Okey. Alright. Tu saja Fatin. Jawapan dia 24. Okey. Okay, sir. Yang awak cakap tadi tu tukar kepada asas 10. Tu tukar semua pada asas 10. Nanti ada soalan tu sebagi awak buat. Okay. Okey. Alright. Okey, yang lain? Okey. Okay. Okey. Tak apa, jangan takut cuba. Korang kena cuba tunjukkan kat Sir sekarang ni. Nanti kawan-kawannya kat sini salah kan tak nampak muka kan. Nanti kalau kita buat kelas bersemuka, korang ni pula. Okey. Sir setakat ni kalau ikutkan Sir tak boleh sebab kapasiti tempat tuition Sir saya rasa macam kebanyakan tempat tuition lain pun banyak yang tak boleh buka kalau ikut kapasiti lah. Sir boleh buka tapi nanti Sir kena buat 2 sesi pula. Buat 2 sesi kan sebuah masa lah, tapi nanti saya akan beritahu kat korang lah. Okey. Okey, kenapa Sir buat 200 kat ujung? Padahal kat sini 1. Kenapa Sir buat 200 dekat ujung? Padahal dekat bawah tu 2 kuasa 1. 1 dia bagi jawapan. Kenapa? Kosong sama dengan 1. Yes, 200 sama dengan 1. Okey, siapa tahu macam mana nak buat ni? Nak dapatkan jawapan sama ada A, B atau C atau D. Ada siapa-siapa nak cuba? Ada siapa-siapa yang berani mencuba? Okey. Menyerah kalah lah Korang menyerah kalah Menyerah kalah ke? Tak tahu. Kau cuba Yusri. Tak Cuba. tak tahu hati. Okey macam ni. Nampaknya semua dah lupa ya. 2 kuasa 5, 2 kuasa 4. Susun balik, susun. Okey, yang mana yang ada kat atas? 5 ada. 2 kuasa 4 ada tak? Dekat soalan 2 kuasa 4 ada tak? Tak ada. 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 Kosong. 2 kuasa 3 ada? Ada. Ada. 2 kuasa 2 ada? Ada. 2 kuasa 1 ada? Ada. Ada. 2 kuasa kosong ada? Ada. Ada. Itulah jawapan dia. Jawapan dia adalah C. Kan? Senang je kan? Okey. Nampak tak betapa pentingnya kita buat ulang kaji untuk form 4 dulu? Okey. Okey, ada soalan tak? Maksudnya kalau jumpa soalan macam ni, ada 2 cara korang boleh buat.
Tapi yang satu cara lagi tu buang masa lah. Tapi saya tunjuk kat korang juga. Sebab mungkin setengah-setengah pada korang ni terbiasa dah cara yang satu lagi tu. Okey. Saya tunjuk ya, kejap. Kalau jumpa, kalau korang tak tahu, tak faham, tak ingat cara saya buat tu, korang tekan kalkulator. Okey. Cari jumlah tu dulu, dapat berapa? 47. 47 confirm Ah. Okey, lepas tu buat cara kita buat cara lama lah. 47 bahagi 2. Cara kita panggil konvensional. Kadang-kadang cara yang lambat ni lebih selamat. Bagi 1. 23 bahagi 2. 11 kali 2, 22. Bagi 1. 11 bahagi 2. 5 kali 2, 10. Bagi 1. 5 bahagi 2. 2 kali 2, 4. Bagi 1. 2 bagi 2. 1 kali 2, 2. Bagi 0. 1 bahagi 2. 0 bagi 1. Okey, tulis cara terbalik jawapan dia. 1, 0, 1, 1, 1, 1 asas 2. Jawapannya tetap C. Okey. Boleh faham tak? Mana-manalah. Yang mana korang rasa korang boleh ambil satu je untuk periksa untuk korang ingat. Kalau jumpa soalan ni, aku akan buat macam ni. Tak payah nak ingat banyak-banyak. Okey, boleh tak? Boleh, sir. Okey. Betul senyap je yang lain ni. Risau se. Okey, saya teruskan Kena nak tengok dulu. Okey. Tak ada respon, saya teruskan yang ni masa sinilah pentingnya kalau kita memang ada cara tukar terus ke asas 8. Tetapi kalau korang ingat cara yang saya buat tadi, iaitu 1, 1, 0, 0, 1 asas 2 ni, korang tukarkan dulu kepada asas 10. Maksudnya kalau korang tukar kepada asas 10, tukar baru bahagi kepada 8. Maksudnya kita buat cara yang paling senang untuk kita ingat, iaitu tukar asas 10, lepas tu nak tukar kepada asas yang berkenaan, kita bahagi 8. Okey, tadi Fatin kan, awak nak tukar pada asas 10. Boleh Fatin, tolong tukar tu. Boleh Ya, Fatin? sir. Boleh. Boleh. Tukar kepada asas 10. Fatin, kosong tak payah buat ke Fatin? Kosong nanti kosong juga. Kosong ni tak payah buat sebab memang jawapan dia kosong. Kat sini tengah-tengah dia tambah
Okey, teruskan Fatin. Okey, kita dapat 25 asas 10. Okey, semua tengok ya. Okey. 25 asas 10. Lepas tu macam saya cakap tadi ni asas 10 nak tukar kepada asas 8. Jadi korang tinggal bahagikan kepada 8. 3 kali 8 24. Baki 1. 3 bagi 8 kosong. So baki 3. Baca terbalik. So korang akan dapat 31 asas 8. Nampak jawapan dia adalah D. Okey, cuba tengok dulu sebagai masa korang tengok. Lepas tu nanti kita kalau ada soalan nak tanya boleh tanya. Okey, ada soalan nak tanya? Boleh nak tanya boleh tanya. Tidak seteruskan. Hari ni saya target 20 soalan. Okay, kita kena buat 20 soalan hari ni. Baru kita boleh capai target. Alright. Okay, nombor 8. Okay. Siapa ada idea macam mana nak buat nombor 8 ni? Sebagi masa seminit untuk korang tengok. Siapa ada idea macam mana nak buat nombor 8? Buat satu-satu. Buat satu-satu. Bermaksud A, B, C ni kita tukar dulu. Tukar dulu. Nanti kita nampak susunan nombor tu. Ada siapa-siapa nak tukar? Kalau tidak saya suruh Fatin lagi. Syuhada boleh tukar tak Syuhada? Yang ni tukar kepada asas 10 Syuhada. Syuhada? Saya tak tahu asas Kan. Banyak yang dah lupa. Okey, saya serahkan pada Fatin Boleh Fatin? Tapi saya tak tukar. Saya terus sambung dia punya nombor tu. Macam mana? Saya buat cara susah. Cara susah? Bukan sebab- buat macam cara tadi Tak, saya tak guna cara yang tukar-tukar tu. Saya macam guna yang masa form 3 punya kot, yang ASK punya tu, saya sambung nombor. yang tu.
Saya tak guna cara tukar-tukar. Okey, tapi tahu kan cara yang saya tunjuk tu kan? Okey, tak apa. Kita tengok, kita buat A, B, C. Okey, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Banyak yang dah lupa ya. Kita mulai pada sini, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, yang kosong tak payah. 1 darab 2 kuasa 6. Okey. Tambahkan dengan 1 darab 2 kuasa 0. Okey, cuba kira dapat berapa? Dapat berapa ya? Di mana? 65. 65 eh? Okey, 65. Jadi, kalau ini 65, bermakna ni mesti 66. Dan ini mesti 67. Tak percaya? Jom kita test. Pelankan. Okey. 0, 1, oh ada 1 dekat situ Kosong, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ini jadi 1 darab 2 kuasa 6 tambah 1 darab 2 kuasa 1. Okey, cuba kira betul tak dapat 66? Betul, sir. Betul. Okey, kalau korang nak check pun boleh, yang C tu pun korang check pun boleh. Sebab kalau korang tengok, yang ni 65. Ini tambah 2. Kan? Tambah 2, 66. Ni tambah 2, tambah 1, asalnya 64 sebab sini 64. 64 tambah 2, 66 tambah 1, 67. Tak apa korang kira macam saya tunjuk ni lah. Okey, jadi kita nak cari sampai Q. Sampai Q. Jom buat A, B, C. Okay. Okey. Bermakna, okay, saya buat kat bawah dia. Okey. 65. 66. Alamak, tak muat lah. Sekejap A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Siapa terror baca terbalik pun boleh. Okey. Lepas tu korang buat 65, 66. Oh lah, tak muat lah pakai ni. Okey. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81. Okey, bermakna dia berakhir kat 81. Jadi kita buat bahagi 2.
40. So, baki 1. 40. Bahagi 2. 20. Baki 0. Okey, 20. Bahagi 2. 10. Baki 0. 10. Bahagi 2. 5. Baki 0. Okey, 5. Bahagi 2. 2 kali 2, 4. Baki 1. 2. Bahagi 2. So 1. Baki 0. Lepas tu 1. Bahagi 2. Kita tak kosong kat atas. Baki 1. Terbalik. 1, 0, 1, 0, 0, 1. Asas 2. 1. Macam salah je saya tulis. Sekejap, macam salah je. Empat puluh, 20, 10. Apa yang salah? Okey, betul sampai 81 ni. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81. Betul Betul tak? Betul. Betul Okey, tak apa. Saya ni sekali lagi. Okey, biasanya kalau saya tak buat sampai habis. 81, 40, 4 kali 8. Okey, 40 bahagi 2. Okey, semua belakang ada 1. Okey, 2 pula. 20, 40. Kosong. Okey, semua kosong. Okey, lepas tu yang seterusnya 20 bahagi 2, 10. So 20 bagi kosong. So kosong sepatutnya. Okey, kosong, kosong, kosong. So A dah salah sebab dia baki 1. Next. Kalau korang tengok 10. Sepatutnya baki dia adalah kosong. So kosong. Sepatutnya baki dia kosong. Jadi yang dia baki 1 ni salah. Okey, seterusnya 5. Kalau korang tengok patutnya baki 1. 2 kali 2, 4. Baki 1. Okey. Sepatutnya jawapan dia adalah C. Okey. So 2. Okey, 1 kali 2, 2. Baki kosong. 1. So kosong baki 1. So 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. 1, 0, 1, 0, 0, 1. Jawapan dia adalah C. Okey, boleh tak? Kita nak tengok dulu. Boleh. Okey, boleh saya teruskan? Boleh saya. Boleh saya. Okey. Okey, saya teruskan ya. Kalau ada apa-apa nak tanya tolong cakap. Kalau tidak baru saya stop dulu. Okey, nombor 9. Okey, ni korang tolong pilihkan jawapan. Yang manakah pernyataan yang benar? Okey, saya bagi masa 1 minit. Okey, siapa-siapa ada jawapan? A. A. C. A. C. Okey, jom tengok sama-sama. 2 kali 3, 6. Dia nak true yang benar. Okey. Atau
Maksudnya kalau ni palsu, sebelah satu lagi tu kena jadi benar. Baru dia jadi benar. Adakah negatif 1 kurang daripada negatif 5? Tak. Tak. Negatif 5 adalah kurang daripada negatif 1. Dua-dua palsu, bermakna ni adalah palsu. Okey, salah. Okey, 6 kali 5, 30, betul? 6 bahagi 5, 1.1, betul ke? 1.2. Alah, ni 1.2. Okey, salah satu palsu. Bila salah satu palsu, dia akan jadi palsu. 3 adalah nombor perdana, betul? Nombor perdana, betul-betul. Dan gandaan bagi 3. Maksudnya 3 adalah sifir 3, betul tak? Betul. Betul. So jawapan dia adalah Si. betul ke dia kata semua piramid mempunyai tapak segi 4 sama, betul? Tak. Tak, dia ada tapak segitiga kan? Betul? Ada tapak segitiga. Tapak segitiga pun boleh piramid. Boleh. Okey. Seteruskan. Nombor 10. Okey, yang manakah antijadian bagi implikasi di bawah? Okey, kat sini kita ada dua. Antijadian dengan akibat. Yang mana satu antijadian? 3M sama dengan 18. Yang depan 3M sama dengan 18. Yang belakang ni adalah Akibat. akibat. Alright. Okey. So, saya tulis nanti untuk korang baca balik. Ini antijadian. Antijadian AN tu. Ini adalah akibat. Alright. So, saya harap korang faham yang tu. Okey, seterusnya. Yang manakah kontrapositif bagi implikasi di bawah? Siapa ingat? Mula-mula dia apa? Dia ada 4 baris. Kontrapositif. Okey, ramai dah lupa Jom kita rujuk nota sekejap. Barang kalian peristiwa ke? Saya lupa topik apa. Akas ke se? Yang akas. Akas. Sekejap Tak, kita buka dia punya buku bagi ulang kaji jap. Apa soalan tak? Pernah aku mantik tajuk dia? Berasa. Tu dia. Nampak kan ni? Nampak? Dia ada pernyataan, lepas tu akas, lepas tu songsangan, lepas tu kontrapositif. Okey, soalan tu dia bagi songsangan. Sekarang dia dekat paras songsangan. Nak terus ke
kontrapositif. Ingat songsangan tu apa yang penyataan yang positif dia akan jadi negatif. So kalau jika 2 bukan faktor bagi 10, maka 10 boleh dibahagi tepat dengan 2. Kalau kontrapositif dia macam mana? Cuba tengok contoh dia. Diterbalikkan je kan? So mana satu jawapan untuk kontrapositif dia? B. Okey. Jika 10 boleh dibagi tepat dengan 2, maka 2 bukan 2 dia 2 ialah D. Teacher. D tidak boleh dan bukan faktor. Okey, itu kontrapositif dia. Okey. Ini kalau korang buang bukan, kalau korang buang bukan atau tidak boleh atau tidak, dia akan jadi dia punya yang first kali tu, iaitu dia punya pernyataan. Okey, pernyataan dia. So pernyataan dia kat situ adalah jika 2 faktor bagi 10, maka 10 boleh dibagi tepat dengan 2. Tu pernyataan. So songsangan dia korang jadikan perkataan tu negatif. Maksudnya korang tambah bukan atau tidak. So dia akan jadi songsangan. Tetapi akas dia sama juga dengan kontrapositif. Bezanya akas dia terbalikkan pernyataan, kontrapositif dia terbalikkan songsangan. Okey, semua faham ya? Alright. Okey. So mana satu kesimpulan untuk nombor 12? B. B B. Okey, tengok. Sebabkan dia bagi ni, lepas tu dia tanda ni. Jadi jawapan dia pun nanti kena ada tanda bukan. So jawapan dia adalah B. Okey, nombor 13. Subset. Mana nak buat soalan subset ni? Macam ni. Subset kalau dia suruh senaraikan jawapan dia macam ni. 1. Okey, lepas tu L. Dia ada formula pakai formula berapa tu? Okey, U. Lepas tu C. Lepas tu K. Belum jawapan lagi. Lepas tu LU. LU. Okey, lepas tu LC. Lepas tu LK. Okey, lepas L dah UC. Okey, dia tak boleh patah balik UL tak boleh sebab LU dah ada. UC. Lepas tu UK. Okey. Lepas tu CK. Okey, CK yang terakhir untuk 2. Lepas tu LUC. LCK. LUC. LUK. LUC, LUK. Okey. Lepas tu UCK. Oh, belum. Okey, LUC, LUK. Lepas tu LCK. Okey, dah habis. Lepas tu UCK. UCK. Lepas tu tak boleh dah. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okey, dan yang terakhir gabungkan semua sekali. L, U, C, K. So total dia ada 16.
Okey, cuba tengok. Kalau dia suruh senaraikan, kena buat macam tu. Soalan senaraikan memang ada dekat kertas 2 ya. Okey, boleh? Boleh faham? Faham Cik. Tak apa. Tak apa, lagi banyak kita buat nanti lagi banyak kita akan jumpa lagi. Sebab tu lah nanti tolong tengok balik video ni. Okey, soalan set. Okey, menarik. Soalan ni kalau sesuka korang buat dulu. Nombor kat atas ni. Berapa nombor set universal tu dulu. Okey, kalau set universal, senaraikan dulu. Kalau dia kata 10 sampai 20, senaraikan dulu. Kadang kita ni nak jalan pantas, kita tak senaraikan jadi salah lah. So 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay. Tu set universal. Lepas tu set R adalah nombor perdana. Okay, nombor perdana. Nombor perdana daripada 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sampai 20 tu yang mana satu nombor perdana? Tolong bagi tahu sir. 11, 11 lagi. 13, 13 lagi. Yes. 17, Ya, ya. 17 lagi. 19. Satu lagi. 16. 19. Okey. Okey, tolong senaraikan pada nombor ganjil. Nombor ganjil. 11, 11, 13, 13, 15, 15, 17, 17, 19. 19. Okey. Okey, tu. Cuba tengok betul-betul. Yang paling sikit dekat sini adalah T. R. Okey. 11, 13, 17, 19. Okey, dan R ni T. R ni berada dalam T. 11, 13, 17, 19. Cuma ada lebih kat sini. Bermaksud R ada dalam T. Ataupun R subset kepada T. Okay, dan T pula ada dalam set universal iaitu 11, 13, 15, 17 dan 19. Kita katakan subset kepada set universal. Okay, maksudnya P paling dalam. P paling dalam. R paling dalam. Mana yang menunjukkan jawapan R paling dalam? A ke B ke C ke D? A. A jawapan dia. Okey. Boleh faham ya semua? Boleh. Right, saya teruskan. Okey. Nampak? Itu soalan mesti yang sama macam tadi. Jadi korang kena buat kalau lebih suka kalau korang senaraikan dulu. Jangan takut pasal masa, tak cukup masa. Senaraikan dulu apa yang dibagi tu. Okey, daripada nombor di atas, tolong bagi tahu nombor genap. 2, 2 lagi, 4, 4 lagi, 10, 10 lagi, 12, 12 lagi, 18. 18. Alright. Seterusnya nombor yang berada dalam CP3. 9, 9 lagi, 12, 15, 12 lagi, 15, 15 lagi, 18. 18. Right. Okay, tengok betul-betul. Okay, sekarang ni kalau kita tengok antara R dengan S, apa yang sama?
12 12. dengan 18. Alright, okay, good. So 12 dengan 18. Bermaksud lukisan kita akan jadi macam ni. Okay. Korang kena tahu nanti ada soalan yang dia suruh lukis. Sekarang saya tunjuk sekali lukis alang-alang tu. Okay. So bermakna 12 dengan 18 berada di tengah-tengah. Okay. So ni R, ni S. So yang lain pada S 9. Okay, 9, 15. Yang lain daripada R 2, 4, 10. Okey, kita dah ambil 2, kita dah ambil 4, kita dah ambil 10, kita dah ambil 12, kita dah ambil 18, kita dah ambil 15, kita dah ambil 9. Yang tinggal 5 dan 7. 7. Okey, soalan dia. R bersilang dengan S tengah-tengah ni. Yang warna kuning tu. Tetapi dia tak nak yang warna kuning tu. Dia tak nak yang warna kuning tu. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ingat ada tanda pelengkap. Maksudnya kita panggil dia tak nak. Okey. Boleh? Boleh semua? Boleh. Right. Okay, nombor 16. Okay, kat sini adalah Q bersilang dengan R, P. Okey, tetapi kalau korang tengok, kalau Q bersilang dengan P, sepatutnya P ni dah dilorikkan. Tapi dia tak lorikkan P. Bermaksud ada tanda pelengkap dekat Q bersilang dengan P. So, antara A, B, C dengan D, yang mana satu jawapan dia? D. D. Tak payah tengok R sebab R semua sama. Kita tengok yang ni saja. Okay. Alright. Ada siapa-siapa nak tanya nombor 16? Okay, saya teruskan Okay, nombor 17. Yang manakah bukan rangkaian? Yang mana bukan rangkaian? D. Jawapan dia adalah D. Sebab dia D. tidak bersambung. Okey, tak bersambung Sebab tu kita panggil dia rangkaian. Berapakah dia punya darjah? Aduh, berapa tu? Berapa darjah dia tu? Macam nak kira darjah? Okey, ramai dah lupa. Okey, kita kira untuk P dulu. 1. Okey, tu P, 1. Q. Okey, tengok sekira warna tu Q. 1, 2, 3. Sekarang kira untuk R. 1, 2. Sekarang kira untuk S. 1 je. Sekarang kira untuk T. 1, 2, 3. Sekarang kira untuk U. 1, 2. Okey, tolong jumlahkan nombor-nombor tu dapat berapa? 12. 12. So itulah jawapan dia. Okey, boleh faham macam mana kira darjah tu? Boleh. Okey, Okey, nombor 19.
Yang manakah yang betul? NV tu stands for apa tu? NV tu bucu. Bucu. Bucu So bucu dia memang 5 NE tu stands for apa? Tepi Tepi. Jom tengok berapa tepi dia ada. Alamak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9? 10? Betul, jawapan dia C. Betul, sir. Betul, tapi kalau kira darjah, lain darjah. Kalau darjah, kat gelung ni ada berapa darjah? Betul. Kat gelung tu ada berapa? Kalau 2. darjah, darjah dia ada 2. Okey, harap korang faham ya. Maksudnya ini soalan darjah ni first time nanti SPM korang ni akan keluar nanti. Ready je lah. Okey, diberilah pokok tu mempunyai 8 bucu. Okey, kita buat 8 bucu. 1, 2, 3. Alah, apa teruk sangat bucu saya tu. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa tepi yang dia ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So jawapan dia adalah 10. Okey. Okey, macam yang saya cakap tadi, kita stop sampai D saja, sampai nombor 20 saja. Nanti kita sambung nanti nombor 21 dan seterusnya. So untuk 21 sampai 40 saya minta korang cuba buat, nanti kita bincang lagi. Okey, setakat nombor 20 ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Setakat nombor 20? Ada. Ada. Faham ya? Faham. Okey. Nanti kalau tak faham, rasa tak jelas, tolong tengok video balik atau tanya saya. Okey, cukup dulu untuk hari ini. Nanti kita sambung lagi minggu depan daripada nombor 21 sampai nombor 40. Okey, terima kasih semua. Bye. Terima kasih, Terima sir. kasih, Terima kasih, Sir.